Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 5 November 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Barisan Nasional Sabah menafikan dakwaan yang menyatakan gabungan itu tidak lagi relevan di Sabah dan sukar untuk menang jika bertanding pada Pilihan Raya Negeri ke-17 akan datang. Ketua Perangan Barisan Nasional Sabah, Datuk Suhaimi Nasir menegaskan bahawa Barisan Nasional masih mempunyai sokongan yang kuat terutamanya di kawasan luar bandar. Jelasnya, pandangan tersebut hanya pendapat peribadi yang dibuat berdasarkan analisis di atas kertas dan ianya lebih memihak kepada pihak tertentu kerana Barisan Nasional dan UMNO masih yakin dengan sokongan rakyat terutamanya di kawasan luar bandar. Beliau mengakui cabaran mungkin lebih besar di kawasan bandar, namun percaya Barisan Nasional masih mempunyai pengaruh yang kukuh di luar bandar dan separa bandar. Mengulas mengenai kemungkinan bertanding solo pada PRN 17, Suhaimi menegaskan Barisan Nasional mungkin hanya akan bertanding di kursi tumpuan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri. Beliau yakin rakyat akan kembali menyokong Barisan Nasional sebab melihat perbezaan pentadbiran di bawah Barisan Nasional, Warisan dan Gabungan Rakyat Sabah. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyatakan harapannya agar Kota Tinggi mampu menjadi penyumbang utama kepada sektor pelancongan negara. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau telah hadir ke Majlis Pelancaran Kembara Jauhar Wonderful Sedili 2024 pada hujung minggu lalu sebagai satu inisiatif adun Sedili Muzaidi Makmur dengan sokongan Tourism Malaysia Wilayah Selatan dan Kejora. Menurutnya, beliau amat mengalu-alukan usaha tersebut untuk dijayakan kerana ia hanyalah satu permulaan dan bukannya pengakhiran kerana Kota Tinggi mempunyai potensi yang sangat besar untuk dilonjakkan sebagai penyumbang kepada sektor pelancongan negara. Beliau yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi berkata, Kota Tinggi mempunyai keunikannya tersendiri dengan warisan sejarah tarikan semula jadi serta kawasan pertanian dan industri desa. Beliau berpandangan perlunya perancangan yang tersusun rapi dan kerjasama pelbagai agensi untuk mengembangkan potensi pelancongan di daerah tersebut. Beliau berharap agar Kota Tinggi dapat mencapai kejayaan dalam sektor tersebut dan menyumbang secara signifikan kepada ekonomi setempat dalam tempoh 10 tahun akan datang. Kerajaan telah meluluskan projek pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK yang bakal mengurangkan kesesakan khususnya pada musim perayaan dan hujung minggu. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Masal memaklumkan projek ini melibatkan jarak 45.3 km dari Plaza Tol Gombak ke Bentong dengan kos RM2.1 bilion dibiayai sepenuhnya oleh pemegang konsesi Alpha Prime Berhad. Projek ini melibatkan penambahan lorong dan pembinaan terowong baru dijangka meningkatkan taraf perkhidmatan LOS ke tahap yang lebih baik. Pembinaan dijangka bermula Januari 2025 dan dijangka siap pada 2029. Terdahulu, Ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Nor meminta Menteri Kerja Raya menyatakan rancangan kementerian bagi mengatasi masalah kesesakan trafik di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan adakah laluan alternatif akan dibina bagi jaringan menghala ke Petai Timur dari Kuala Lumpur. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian menambah pihak syarikat konsesi sedang dalam proses untuk mentamatkan reka bentuk sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal di tahapan yang dijangka bermula pada Januari 2025. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat isu pelaburan Khazanah Nasional Berhad. Dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau menegaskan pentingnya siasatan terus dibentangkan kepada umum agar dapat menjadi pengajaran kepada rakyat pada masa depan.
Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Malimau turut menghargai ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membenarkan siasatan terbuka tanpa campur tangan mana-mana pihak. Beliau pada masa yang sama mengharapkan agar kerajaan mengambil tindakan tegas sekiranya telah terbukti berlakunya salah laku dalam mengendalikan perniagaan tersebut. Pada Sabtu lalu, media melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan sekali-kali menghalang atau masuk campur hubung siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas khazanah dan nafas. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menggesa ahli UMNO untuk kekal setia kepada perjuangan parti serta menekankan pentingnya sikap rasional bagi memastikan UMNO terus kukuh dalam menghadapi cabaran politik semasa. Beliau yang juga pengurusi hubungan UMNO Negeri Perak berkata sikap rasional dalam kalangan ahli mainkan peranan yang penting bagi memastikan parti ini terus kukuh mendepani cabaran dinamika politik semasa. Beliau yang sempat meluangkan masa berucap di ceramah perangan isu-isu semasa di Lenggong, Sa'rani menegur tindakan sabotaj dalaman yang merugikan parti, terutamanya apabila terdapat ahli parti yang tidak dipilih sebagai calon mana-mana pilihan raya. Sa'rani turut menempelak parti lawan yang mengaitkan kerjasama UMNO dan DAP sebagai AMDAP dengan memainkan politik murahan apabila memanipulasi kerjasama dalam kerajaan perpaduan serta menyatakan bahawa kerjasama PAS dan DAP juga pernah wujud sebelum ini selama 11 bulan. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Rizki menegaskan pentingnya UMNO berdiri teguh dalam mempertahankan prinsip perjuangan parti meskipun menghadapi pelbagai tuduhan dan fitnah dari luar. Menurut beliau, terdapat banyak tuduhan yang dilemparkan terutamanya daripada pimpinan Perikatan Nasional yang menggambarkan seolah-olah UMNO gila kuasa serta menolak penyatuan ummah dalam kalangan masyarakat Islam serta digambarkan parti yang dicucuk hidung. Sekian sahaja daripada saya, Adibah Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.